Ah, takut orang tak ni eh. Mana balik eh, Fitri? Ha? Ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Yang ni. Aku letak kat sini. Ya berkhabar semua. Kita buat lain sikit lah petang-petang ni, petang Sabtu ni. Sebab tak sempat. Hari ni memang tak sempat. Terlalu sibuk kita. Kita ada banyak sementara. Dengar. Dengar tak suara saya? Suara saya dengar tak? Alhamdulillah, syukur. Apa saja yang kamu sedang lakukan pada petang ni, petang Sabtu ni, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati. Setiap perkara yang kita buat, mudah-mudahan ia adalah sebahagian daripada ibadah kita. Allah Akbar. Itu orang bijak tu. Dia niat kerana Allah. Innama a'malu biniat. Setiap perbuatan diniat kepada Allah itu ibadah. Mudah-mudahan apa saja yang kita buat, Allah terima. Sebahagian daripada ibadah kita, sebahagian daripada usaha agama kita, sebahagian usaha dakwah kita. Mudah-mudahan pertemuan kita sesingkat ini, serengkas ini pada petang ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah terima sebagai satu usaha dakwah. Allahu Akbar. Subhanallah. Buat apa sajalah, buat apa saja untuk menyelamatkan kita di akhirat besok. Buat apa saja, Allahu Akbar, walaupun sekecil-kecil amalan, sekecil-kecil perbuatan, mudah-mudahan Allah terima. Tak dengar? Dengar tak orang dengar tak suara saya? Angin langsung tak ada. Dengar tak suara saya? Ini dengar eh. Dengar kot. Dengar. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang Allah pandang dan muliakan. Itu yang penting tu, sangat-sangat penting kan. Beberapa orang dia lakukan perkara-perkara baik tapi Allah tak pandang. Allah. Kadang-kadang salah satu sebab mengapa Allah tak pandang sebab kita sombong, kita angkuh, kita rasa kita hebat, kita rasa kita mulia. Allahu Akbar. Kita rasa kita lebih baik pada orang, kita rasa kita lebih alim daripada orang lain. Allahu Akbar. Kita rasa kita lebih pandai daripada orang lain. Dengar, okey dah. Dengar. Kedua-dua channel dengar, insya-Allah. Selalu kita buat pagi kan, tapi mungkin malam ni kalau saya ada rezeki, saya akan buat live malam ni. Kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan kongsi apa saja yang perkara yang boleh bantu kita untuk menambah nilai hidup kita, menambah nilai hidup orang lain. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa saja yang anda lakukan petang ni, saya masih ingat kalau kita dulu kat kampung tahun 70-an 80-an, kalau kita kampung Melaka ni, kat Melaka, kampung Melaka ni, kalau waktu macam ni, tak kira Sabtu ke Ahad ke atau hari biasa, orang Melaka ni terkenal minum petang dia. Orang Melaka dia cukup terkenal dengan minum petang. Waktu petang ada minum petang. Dan memang suri rumah tangga, mak-mak kita, nenek-nenek kita, moyang-moyang kita satu ketika dulu memang sangat rajin. Ada ubi ketuknya, ada ubi cicah sambal, biskut, paling tidak pun biskut cicah kopi. Yang paling best tahun 70-an 80-an dah tak ada lagi lah, tak banyak lagi. Tak ada lagi suasana tu lah. Suasana tu kalau ada pun dingin, sepi. Kampung pun dah tak ramai orang kan, banyak kampung pun dah banyak orang berhijrah. Kalau tahun 70-an saya masih ingat, itu ketika saya zaman sekolah rendah lah. 80-an ketika saya berada di sekolah menengah. Pada waktu itu, kalau petang-petang macam ni, rumah saya tepi jalan raya kampung lah, besar. Jalan raya macam ni, besar macam ni.
Yang seperti kamu tengok ni besar lah. Sebab kampung saya ni besar. Depan tu sungai. So kalau orang lalu lalang mesti akan ada orang panggil, singgah le, minum-minum sekejap, singgah le. Orang. Kalau kamu tak dengar perkataan tu biasanya kat bazar Ramadan. Kat bazar-bazar pasar malam kan. Singgah le, main non. Mak Lima, singgah sekejap le, nak pergi mana tu? Kan. Memang siapa orang tu perkara rasmi lah. Perkara utama, siapa orang tu. Itu meriahnya kampung dulu. Penuh keberkatan, penuh kebahagiaan, penuh keindahan. Orang kampung kan, apa saja turun ramai-ramai. Dan mereka raih setiap orang. Allah, kalau kerja kahwin ni tuan-tuan, seminggu dua sebelum kerja kahwin, dah ramai turun. Tolong menolong. Sekarang pasang khemah, pasang siap. Hari ni tak payah pasang khemah, buat kat dewan. Buat kat hotel yang ada duit sikit. Kan? Buat kat dewan. Kalau orang dulu, dia buat pasang khemah depan rumah tu, dia pasang khemah bukan khemah sekarang. Dia buat macam mana? Kalau zaman saya kahwin dulu, buluh. Tebang buluh. Maknanya seminggu dua sebelum kerja kahwin dah tebang buluh dah. Meriah. Allahu Akbar. Sangat meriah. Dulu kan. Suasana itu dah tak banyak. Satu, usaha kita nak bangunkan anak, nak selamatkan anak kita, memang sangat sukar. Dulu, bapak kita satu kampung. Bapak kita satu kampung. Kalau ada orang kampung nampak kita buat benda tak betul, sekejap sampai ke bapak kita. Bapak kita dia tak tanya banyak. Dia gembat je. Dia gembat je. Kita tahulah dah ada orang sampaikan kepada bapak kita. Orang dulu macam tu. Kalau kita sekolah gendak, sekolah kampung-kampung, sekolah kampung. Kampung kita, sekolah tu dalam kampung kita. Lagi dah teruk. Cikgu tu kawan dengan seluruh penduduk kampung. Lagi dah teruk. Ni anak si Leman ni anak si Dola ni, anak si Hashim ni. Si Hashim ni si anak si Rashid ni. Habis bapak punya nama. Kan? Bapak engkau tu dengan aku tu dulu satu main takraw sama-sama. Engkau jangan pula buat hal. Kan cikgu. Cikgu dulu kan. Apa meriah kan. Mungkin anda ada cerita yang boleh dikongsikan kat komen ringkas-ringkas pun boleh juga. Sambil kita buka soalan untuk kita bicara petang-petang ni. Dulu kisah hidup kalau kat Melaka lah. Negeri lain mungkin dia ada kisah dia tersendiri. Kalau Melaka memang dia siapa orang. Nak pergi mana tu? Oi, singgahlah sekejap. Alah, sekejap dia kena kopi sikit. Kena kopi ni ubi ni baru naik ni. Panas-panas ni minum sikit. Lempeng. Orang dulu lah. Kan? Allah Akbar. Jemput-jemput. Ada tempat dia panggil kodok-kodok. Jemput-jemput ni macam formal sangat. Kampung saya panggil kodok-kodok. Kan? Meriah. Orang dulu meriah. Kan? Allah Akbar. Saya rindu suasana macam tu. Sebab tu kami tinggal di madrasah. Kami sentiasa hidupkan suasana macam tu lah. Kami ni sentiasa hidup dalam keadaan seperti sebuah keluarga. Sebab hampir semua tim saya, tim madrasah, tim kopi, tim Pak Riz, semua duduk kat dalam kawasan madrasah. Walaupun mereka tak terlibat secara khusus dalam program madrasah, dalam perjalanan madrasah, tapi kami tinggal sama-sama di tempat ini. Termasuk saya lah. Tinggalkan rumah, tinggalkan semua, duduk kat sini. Untuk menghidupkan suasana madrasah memang seronok. Memang suasana. Ni sekarang ni, kan ada lawatan mak bapak kat depan sana, belakang pelajar-pelajar. Cik Zaini tengok aku. Cik Zaini? Aku nak siapa Cik Zaini tenung aku. Aku nak saka mana tengok. Petang-petang seronok lah dulu kan. Yang main bola sepak. Kalau kita main bola sepak, saya main bola untuk kampung. Kalau main bola tu, satu kampung turun. Suasana kampung. Bola penuh, orang tengok bola penuh orang tengok, orang kampung tengok orang main bola, petang-petang, takraw penuh. Sekarang, Allahu Akbar. Sekarang mana suasana tu? Suasana tu dah tak banyak lagi. Suasana tu pun dah tak banyak. Kalau budak sekarang tak tahulah. Satu anak dulu, akhlaknya terkawal. Sebab kita ada bapak satu kampung, mak bapak kita satu kampung. Yang sentiasa pantau, sentiasa lihat, sentiasa tengok kita. Saya ni, kampung saya ni, depan rumah saya sungai. Tapi sebab kuala kan. Jadi, depan minta jalan gaya besar dah laut. Jadi kita ni kalau naik basikal balik sekolah, memang singgah laut mandilah. Petang tu bapak tahu, habis gembat. Bukan kita saja, kawan-kawan lain pun kena gembat sama. Nampak tak sebab dia ada pasang keling lah. Dia ada musim obor-obor lah. Musim ampai lah. Ampai-ampai. Banyak. Kita faham lah tu. Bahaya untuk mandi. Tapi kita ni duduk tepi laut, kau tak mandi macam berdosa je. Kau tak mandi, macam rasa bersalah je kan. Kan. Yang korang kat TikTok ni nampak lah. Ni apa ni? Apa? Bukan apa? Lotong. Sebab kita ada lotong. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Salmiah. Terima kasih atas salam yang anda beri. Allahu Akbar.
Waalaikumsalam Zubaidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wah, tu dia. Ha. Ni apa? Mangga. Dia je makan mangga tu. Mangga ni satu pokok. Dia yang tibai. Malam-malam kan pukul 2 pagi, pukul 1 pagi kan. Pukul 3 pagi dia gembat. Satu benda tak rasa. Pokok ni memang khas untuk dia je. Kan? Lotong ni. Memang dia punya. Dia lepak atas ramai-ramai. Nak dekat 15 ekor 10. Ada minta mak lintas. Nampak? Dia buat dia minta berhutang depan. Dia je gembat. Kita kan tak perasan ada buah. Tak merasa kita. Tak merasa. Yang kuning tu apa tu? Semacam kuning Oh, ni bukan anak kucing ke? Tengok. Ada nanti lintas sikit lagi. Kan? Dia nampak. Dia bawa anak dia kat belakang ni. Belakang ni. Anak dia warna kuning. Nampak? Betul kan? Kuning kan? Laju lagi. Ha. Woi, tak minta kebenaran ni makan. Woi. Banyak lagi. Bawa anak tu lah. Tuan-tuan untung dapat tengok live mbak. Dia tak kacau kita. Kalau lotong dia memang tak bahaya. Ya, dia memang langsung tak kacau kan? Mana ni Faris? Zulkairi. Kita kat madrasah ni, madrasah saya di Melaka. Kan, madrasah di Melaka, insya-Allah. Allahu Akbar. Ini suasana di madrasah petang-petang ni. Kan, Allahu Akbar. Subhanallah. Kita cerita suasana petang kan. Kalau di kampung memang meriah lah. Depan rumah saya itu sebelah sungai, bola pandang bola. Dia lepat, dia lompat ni. Wah, Allahu Akbar. Kan, kalau depan rumah saya pandang bola. Kan, jadi petang-petang main bola. Kalau kadang main takraw. Semua perlu orang tengok. Orang kampung tengok. Kan. Satu budak dulu, dia berkehidupan terkawal. Akhlaknya terkawal, adabnya masih lagi terkawal. Kan. Sekarang budak-budak habis masa main handphone. Kat rumah, dalam rumah, macam-macam kan. Dia tengok, bukan-bukan dia tengok. Allahu Akbar, sedih. Jadi kalau mak bapak tak ada ilmu, mak bapak tak dapat dan tak mampu kuasai pemikiran anak, menguasai emosi anak, tak kenal karakter anak, memang pasti akan ada masalah. Dan sebab tu saya pesan kan, setiap kali saya buat live, jangan lepaskan peluang. Saya ada satu program besar di Setia City Convention Center di Setia Alam. Di Selangor lah, sebelah Shah Alam kan, di Selangor. Kan, tempat dia besar, eksklusif. Depan tu tasik. Yang cantik tempat dia, eksklusif. Kita buat program keluarga. Harganya masih murah, RM30. Kan? Jadi hadirlah seorang RM30. Hadirlah sahabat-sahabat, bawa keluarga anda. Bawa anak-anak anda. Supaya kita belajar satu perkara yang mungkin kita nantinya perlukan ilmu tu bila anak makin membesar. Atau anak dah besar, tapi kita nak bangunkan anak-anak kita yang tak ada depan mata kita. Tak ada dalam dakapan kita, tak ada dalam pegang kita. Dah masuk universiti, dah masuk asam penuh. Peranan mak bapak ni sampai mati. Sampai dia meninggal. Malah kesilapan, kealpaan, kelalaian. And kita sepanjang bergelar mak dan ayah akan menerima satu bahana yang sangat besar. Akan menerima satu bala yang sangat luar biasa daripada alam barzah sehingga perjalanan kita ke akhirat besok. Allahu Akbar. And kita nak lahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Jadi ini bukan satu tugas yang ringan. Bukan tugas yang sangat mudah. And Allahu Akbar. Ini tugas yang sangat-sangat berat. Tugas yang sangat-sangat sukar tuan-tuan, bukan senang. Saya yang sedang bercakap ni pun hadapi masalah, bukan senang nak lahirkan anak-anak yang soleh, anak yang baik. And saya ada anak, saya ada 3 orang anak saja. Salah seorang anak saya dah habis 30 juzuk. Walaupun dah habis 30 juzuk, itu bukan makna anak kita tetap ada adab, akhlak. Kena bangunkan, kena kerja setiap hari, kena remind, kena ingatkan, kena nasihat. Kan? Allahu Akbar. Kena gunakan pelbagai kaedah, pelbagai cara, pelbagai strategi. Untuk kita menguasai anak-anak kita. Emosinya, karakternya, sikapnya, akhlaknya, adabnya. Semua kita kena lakukan. Jadi, bergelar mak bapak ni mana ada cuti. Bergelar mak bapak ni tak ada MC. Bergelar mak bapak ni tak ada. Tak ada waktu nak rehat. Kita kena bekerja setiap masa. Kita kena bekerja setiap ruang yang ada. Dan memang, kalau kita nak selamatkan anak-anak kita dan kemudiannya melahirkan anak yang soleh, kita kena kerja kuat. Kita kena pelbagaikan strategi dan penting kita kena ada ilmu.
Allahu Akbar. Kan? Kadang-kadang macam mana nak bangunkan anak-anak, hubungan suami isteri pun retak, menanti belah. Hubungan suami isteri pun tak cantik. Anak-anak lihat, tak ada apa yang dia belajar yang baik, melainkan banyak yang buruk. Jadi kita mak bapak ni kita kena faham betul-betul lah. Andainya kita ada selisih, konflik bersama dengan suami atau dengan isteri, kita kena faham, bijaksana, jadilah orang yang matang, jadilah orang yang faham. Anak-anak tak wajib, tak sepatutnya diheret dalam kancah konflik kita. Tapi itu bahasa buku, bahasa alam, bahasa madah. Tapi hakikat realitinya sebagai besar kalau masalah akan heret anak-anak bersama. Dan rentetan dalam peristiwa itu, kita lihat banyak yang terlibat dengan maksiat, terlibat dengan jenayah, dan terbiar. Asalkan ada masalah, mereka kaitkan mak bapak bercerai. Mak bapak bermasalah. Kan? Allahu Akbar. Sedangkan tak kurang sikit, tak sikit kurang. Kan? Anak-anak yang terbiar tapi jadi manusia yang hebat. Ada anak-anak mak bapak bercerai, broken family. Tapi jadi manusia yang luar biasa. Akhlaknya, adabnya, prestasi akademiknya. Nampak tak? Jadi, kita masyarakat pun kadang-kadang rosak pemikiran kita. Rosak cara kita berhadapan, mendepani masalah anak-anak yang datang pada broken family. Dia memang, tu anak depan tu, jiran depan tu, mak bapak dia pun bukan betul. Tu anak-anak jadi macam tu. Tu salah tu sebenarnya. Kita mak bapak yang bagus pun anak pun tak betul. Kita yang hubungan suami isteri bagus, tak ada masalah pun anak-anak kita pun uara. And bukan sikit anak-anak berzina datang pada mak bapak yang baik. Bukan sikit anak-anak terlibat dengan perlombaan haram, ikut jantan kiri kanan depan belakang, walaupun mak bapak dia orang yang baik. Jadi kita jangan mentafsir hidup orang. Di saat kita sendiri pun tidak ada kekuatan, hilang daya dan upaya untuk menguruskan keluarga kita. Kita ni banyak bantai orang. Sebab tu banyak orang kena bantai besok di akhirat. Kita kat dunia asyik bantai orang, asyik bantai, belasah, kutuk, hina, caci. Maka baliklah jenazah kita. Sebelum dia jadi bangkai, baliklah dia diuruskan oleh manusia. Kemudiannya nanti, kan, balik kita sebagai orang yang penuh kehinaan. Balik kita ni, balik penuh kebusukan. Sebab sepanjang hidup kita 60 tahun, 70 tahun sebelum Allah tamatkan riwayat kita kat dunia. Tamat di dunia, bukan maknanya tamat perjalanan kita. Perjalanan kita masih panjang. Sebab stesen seterusnya lebih panjang daripada apa yang ada kat dunia. Kan? Stesen kita seterusnya lagi panjang. Orang tak faham, dia fokus 100%. Segala kekuatan dibagi kat dunia. Akhirnya dia hilang upaya ke akhirat. And dah habis semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Kan? Ini perjalanan hidup kita yang kita kena ambil tahu. Allah Akbar. Ada soalan? Ya. Daripada TikTok, daripada Arin Mas. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Adakah kita masih berdosa bila kita dah minta maaf dan orang masih tak nak maafkan? Kan, kedudukan mulia di sisi manusia ni. Ingat apa peristiwa Hasan dan Husin? Yang kena penggal kepala? Yang kena bunuh siapa? Yang kena racun siapa? Sayyidina Hasan. Bila Sayyidina Husin marah, kan? Sayyidina Husin marah. Nak tahu siapa yang lakukan ni? Sayyidina Hasan tak nak kongsi. Dia tak nak kongsi. Kan? Sebab kedudukan boleh minta balasan daripada Allah. Boleh minta balasan daripada Allah kerana kita tak boleh maafkan orang. Tapi kedudukan yang paling tinggi dan mulia. Manusia ni ada makam yang berbeza-beza. Kedudukan yang berbeza-beza dari sudut takwahnya. Bukan dari sudut hartanya, asetnya. Tidak. Allah tidak menilai daripada aset kita, harta kita. Kalau kereta Ferrari maknanya lebih baik daripada. Tidak. Tapi bonus lah. Dia ada kereta Ferrari, dia ada rumah besar. Tapi dia beriman pada Allah. Wah, ini orang lagi hebat. Luar biasa. Kan? Tapi makam kita ni berbeza-beza. Atas level ketakwaan kita pada Allah SWT. Jadi manusia yang memaafkan orang, manusia yang suka memaafkan orang ni, makam dia tinggi. Makam ni sangat tinggi. Kedudukan di sisi Allah sangat tinggi. Luar biasa. Allahu Akbar. Manusia yang Allah puji dan dia sabar dan reda ni makam tinggi. Nampak tak makam manusia ni? And dengan ujian demi ujian, Allah uji kita dengan banyak orang yang benci kita, yang khianat kita, yang zalim kita. Dan kita maafkan. Orang yang memaafkan orang lain adalah orang yang Allah pandang dan muliakan. Kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Orang yang Allah uji dan uji sakitnya, uji jatuhnya, bisnes lingkup, dan hubungan rumah tangga habis,
Tapi dia sabar, dia reda dengan ujian Allah. Ini makam tinggi. Allahu Akbar. Kan? Jadi bila anda meminta maaf pada orang, ini orang yang merendah diri. As a humble, we must always humble. Kita nak merendah diri. Meminta maaf daripada orang. Hak dia nak maaf atau tidak. Tapi tugas kita wajib kita jalankan tanggungjawab itu. Wajib untuk kita jalankan tanggungjawab kita. Meminta, merayu. Minta ihsan daripada Allah. Agar segala dosa kita sesama manusia. And diberi pengampunan oleh manusia itu. Maka kita minta, wahai Allah, berikan dia hidayah agar dia mengampunkan dosa aku. Maka bila kita maaf pada si Fulan, kita juga kita hantar juga hasrat yang sama kepada Allah SWT. Walaupun hakikat dan realitinya, faktanya, kefahaman kita, dosa manusia sama manusia hanya diampunkan oleh manusia itu saja. Tapi pemilik manusia yang tidak mahu mengampunkan kita itu Allah. Maka kita merayu pada Allah agar beri hidayah pada orang yang tak mahu ampunkan kita ini. Agar dia ampunkan kita. Agar dia ampunkan kita dan semua orang yang berusaha pada dia. Nampak tak? Hidayah milik Allah. Jadi kita sentiasa kita minta maaf pada Fulan tu. Kita pun juga merayu pada Allah beri dia hidayah. Nampak tak? Ini bukan benda senang. Benda sangat sukar. Memaafkan atas kesakitan yang kita hadapi selama ini. Kesakitan yang kita rentasi sepanjang hayat. Ada orang, macam mana nak maafkan orang? Hubungan rumah tangga dia hancur berkecai kerana sihir orang. Kemudian orang sihir tu di penghujung usia dia dah gemas. Dia dah rasa macam bersalah sangat. Dia datang jumpa. Aku nak minta maaf, aku rasa sangat bersalah. Kan akulah orang ni hantar sihir kat kau. Kamu rasa orang yang menerima sihir tu, yang suami dia meninggal kerana sihir tu, agaknya boleh senang-senang maafkan orang. Bukan, dia nak level makam tu. Level kita tu. Ketakwaan kita. Dia nak maafkan boleh, dia tak nak maafkan, tu hak dia. Maka sebab orang yang disakiti itu berhak juga untuk tidak memaafkan. Dan bukan semua orang faham bahawa memaafkan orang itu menjadikan dia lebih dekat dengan Allah dan Allah lebih suka dia, Allah sayang dia. Kan? Ada orang dia hidup dengan nafsu, ada orang hidup dengan kemarahan, dendam yang kesumat. Satu antara manusia yang Allah tak pandang, yang Allah tak muliakan, yang Allah tak reda. Apa dia? Manusia yang hidup berdendam. Nampak tak? Manusia yang hidupnya penuh dengan dendam. Tidak memaafkan tu, kan? Jangan sampai tidak berdendam. Jangan sampai berdendam. Kan? Satu Nabi ketika peristiwa Wahsy, Endon, kan? Nabi bagi tahu terang pada Wahsy, aku maafkan kau. Sebab ini arahan Allah. Kan? Allah kata kalau sebab baiknya maafkan. Tak memaafkan boleh, tapi memaafkan itu lebih mulia. Lebih baik. Maka Wahsy dimaafkan. Peristiwa Sayyidina Hamzah. Kan? Tapi Nabi minta pada Wahsy, and sebaik engkau jangan berada di depan aku. And Nabi minta je sebaik. Sebab memandang kau membuat aku teringat peristiwa Sayyidina Hamzah. Allah telah mengampunkan dosa-dosa engkau. And sebab masa Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah, dia dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Ketika dia telah pun bersyahadah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah ampunkan semua dosa-dosa dia kan. Maka peristiwa dia membunuh Sayyidina Hamzah tu pun Allah telah ampunkan. Nabi tahu, Nabi faham. Nabi yakini. Tapi perasaan Nabi dan perasaan seorang manusia seperti kita, dan ada keluh, ada ketika sedih, ada ketikanya terasa. Dan Nabi juga seperti kita kan. Tapi Nabi ni dia boleh handle. Dia Nabi. Hidupnya wahyu. Dia boleh kontrol diri dia. Sebab dia adalah qudwah hasanah, contoh yang terbaik. Maka kita nak mencontohi Nabi lah. Maka mintalah pada Allah agar Allah bagi hidayah kepada orang yang tidak mahu memaafkan kita. Tapi kita baik sangka dengan orang yang tidak mahu memaafkan kita. Jangan tambah lagi dosa kita. Jangan kita bercerita sampai kita buat orang lain juga benci orang yang tak mahu memaafkan kita. Versi kita mungkin tak betul. Versi kita banyak nak menyebelahi diri kita. Versi cerita kita kadang-kadang akan buat orang benci orang yang kita sedang cerita. Berhati-hatilah sebab dosa begini adalah dosa yang menyusahkan kita di akhirat besok. Wallahu alam. Next. Daripada TikTok Sweetie Rani. Salam Pak Riz. Macam mana nak sayang ibu kita sedangkan dia dari kecil tiada kesayang pada saya. Dia jual saya. Memang berat. And jawapan saya bukan jawapan popular. Jawapan saya jawapan sahabat tak nak dengar kan. Tapi apakan daya. Kita tak boleh ubah kan takdir kita yang pernah tinggal dalam rahim dia. Sejahat mana pun ibu kita,
kita tinggal dalam rahim dia. Sejahat mana pun kita keluar daripada ruang tempat bersalin dia. Dia mengandung kita dengan kesakitan, fakta. Dia mengandung kita dengan kepayahan, itu juga jelas. Dia mengandung kita dengan terpaksa berpantang sana sini, itu adalah perkara yang tak boleh dinafikan. Ketika kita lahir, dijual kita atas sebab apa saya tak pasti. Jual itu berdosa besar, itu satu kesalahan besar. Tapi sebagai seorang anak, kan, untuk mengambil itu dan melepaskan, rela, tak marah, tak geram, itu bukan senang kan, saya faham. Kan? Tapi, okey. Marilah kita kembali kepada Allah SWT. Dan perbanyakkan zikir, perbanyakkan tahajud dan bangun tengah malam untuk kita minta kekuatan daripada Allah SWT. Dan mungkin satu cara je, maafkan dia. Kemudian tidak bersua dengan dia. Memaafkan dia. Ya, perasaan itu tak boleh ditipu. Kita ada perasaan marah, kecewa, tak patut kita diperlakukan. Dan mungkin pada waktu itu, dia dalam keadaan yang tidak boleh berfikir dengan waras. Tekanan hidup yang sangat dahsyat. Tekanan hidup yang tak mampu dia tangani dengan baik. Dan pada waktu itu, dia tidak dikelilingi oleh orang baik-baik. Pada waktu itu, ada ramai orang mengambil kesempatan di atas kesulitan, kepayahan, penderitaan yang dia sedang hadapi. Kita tak tahu. Kalau anda dah tahu, anda pertimbangkanlah. Ambil itu sebagai satu pertimbangan yang wajar. Dan saya doakan mudah-mudahan anda diberi kekuatan oleh Allah SWT. Sebab itu ibu kita. Suka atau tidak, kita gemar atau tidak, itu memang ibu kita. Kita berada dalam rahim dia. Allahu Akbar. Walaupun dia jual kita. Saya pernah, seorang follower saya, pernah berasat nak bunuh diri. Hampir saja nak bunuh diri. Dia kisahnya sama. Tapi tak jual. Tapi dia bagi pada orang. Kemudian selepas dia bagi, dibesarkan dalam keadaan yang tidak cukup. Penuh kasih sayang. Dia berkahwin, juga gagal. Kahwin kali kedua gagal. Kali ketiga gagal. So perkahwinan dia gagal menambahkan kebencian dia pada diri dia sendiri. Dan dia menyalahkan takdir. Dan pada waktu dia hampir nak bunuh diri, alhamdulillah, Allah beri saya peluang untuk selamatkan iman orang ni. Melalui live seperti inilah. Bicara seperti ini. Kita manusia biasa. Setiap kali kita buat live ni, impian kita hanya satu, dakwah. Tak ada lebih. Saya tak kaya dengan TikTok. TikTok pun dia bayar kita macam mana? Duit orang, bukan duit dia. Punya pandai TikTok ni. Orang bagi gift. Orang punya duit, bukan TikTok punya duit. Pandai TikTok ni. Apa? Kan? Satu, saya tak, dalam live saya tak merayu orang, bagilah saya gift, tak. Saya nak pertemuan saya dengan sahabat-sahabat di setiap ruang yang ada, satu usaha dakwah, satu usaha agama. Orang terima, tak ada masalah. Dan kita teruskan perjuangan kita. Jadi saya doakan sahabat saya yang dalam saat yang sulit untuk menerima seorang ibu yang dia tak pernah rasa dakapan seorang ibu. Nak menerima seorang ibu yang dia tak pernah rasa kasih sayang seorang ibu. Apatah lagi tercalar diary hidup dia dengan peristiwa yang sangat berat. Yang sukar nak dibicara, nak dicakap, nak dikata, nak diungkap, nak dilafazkan. Iaitu ibu jual seorang anak. Allahu Akbar. Memang berat. Tapi mungkin pendapat saya ni mungkin tak seperti yang diharap. Tapi itulah yang saya harap. Mungkin kita boleh ambil jalan cerita seperti Wahsy. Memaafkan. Kemudian mengharapkan Allah beri kita kekuatan. Agar kita dapat menerima takdir itu yang tak boleh diubah. Allahu Akbar. Yang tak boleh diubah. Nampak macam mana kan? Itu kenyataan. Banyak orang lalui perkara seperti puan. Banyak orang lalui perkara-perkara seperti ini. Dijual. Allah Akbar. Banyak-banyaklah nak cerita pun kadang-kadang sangat sukar. Ada soalan seterusnya? Daripada platform satu lagi. Kasih Arzak. Di sini. Assalamualaikum Pak Aris. Ambil atau curi duit suami untuk meniaga tanpa pengetahuan beliau boleh ke? Guna juga untuk beri kereta adiknya. Tak boleh kan. Yang saya belajar, kita ambil duit suami kita atas dasar dia tak bagi kita nafkah. Dia tak bagi kita duit untuk kehidupan kita. Lebih daripada tu tak boleh ambil. Setahu itulah saya. Pengetahuan saya setakat tu lah. Dan tak boleh ambil lebih daripada itu. Ambil duit pergi joli, pergi jalan dengan kawan-kawan, pergi makan sedap-sedap. Duit suami
ada bahagian untuk nafkah, membesarkan anak-anak, pakai minum, tempat tinggal. Jadi kalau suami tidak jalankan tanggungjawab itu, kata ulama, boleh diambil duit itu sekadar untuk kegunaan itu. Ada biskut? Okey. Apa dia tak puas hati tu? Dia kata nak makan mangga kena ganggu. Ada buat live pula, dia kata kita tak pasal-pasal masuk live ni kan dia. Jadi janganlah kita ambil, sebab dia macam ni. Duit tu nak berkat. Duit tu nak berkat. Sebab duit tu DUIT, tahu tak apa tu duit? Tahu tak apa duit? Duit tu adalah orang doa untuk dapat rezeki. Duit tu adalah usaha. Duit tu adalah iman dan takwa. Nampak tak? Itulah duit. Orang yang beriman, orang yang bertakwa pada Allah, duit itu berkat. Subhanallah. Tapi kalau kamu tak ada iman, tak ada takwa, duit itu, subhanallah, boleh diambil dari pelbagai sumber. Duit zakat jadi duit kita. Duit sedekah jadi duit kita. Allahu Akbar. Ambil hak orang, pecah amanah, makan rasuah. Allahu Akbar. Kenakan orang. Sekarang kan waktu sulit, waktu yang sangat sukar. Barang semua harga naik. Banyak barang naik. Allahu Akbar. Maka ada orang menyulitkan keadaan. Tapi kadang-kadang kita pelik juga. Orang jual murah tak nak pergi. Kadang-kadang kita tengok ada dibuat live tu jual nasi lemak RM1. Tak habis juga. Itu pelik juga. Lepas tu kita merungut barang mahal. Tapi bila orang jual barang murah tak nak beli. Betul tak? Nak beli baju semua branded. Lepas tu kita komplain duit gaji tak cukup. Macam nak beli kasut pun mahal. Kasut ni murah ke mahal ke tetap letak kat bawah. Aku tak pernah tengok lagi orang pakai kasut letak kat kepala. Faham tak? Mahal tak mahal bukan semua orang tahu pasal branded. Kan? Letak kat bawah, mana ada orang nak pandang kasut kita. Kau cari kau orang popular. Apa kau pakai pun orang pandang. Alah. Kan kalau kau memang orang popular, kau pakai jam murah pun kata mahal. Tapi kalau kau tak popular, kau kerja biasa-biasa, kau pakai jam mahal pun orang kata murah. Jadi kehidupan ni nak puas hati orang susah. Kau pakailah apa yang patut kau pakai. Hidup hari ini, sebab saya tengok, macam saya, kita semalam kita raih 10 Muharram. 10 Muharram, 9 Muharram, bila madrasah saya pelajar-pelajar berpuasa, ada juga orang bagi sedekah. Betul tak? Sedekah makan. Dalam kata orang tak ada duit, kedai makan pun banyak, tak ada kejayaan, yang tak ada orang nak beli makan. Tapi ada orang boleh bagi sedekah. Nampak tak? Maknanya dalam kesulitan macam mana pun ada orang yang Allah bagi lebih. Allah bagi rezeki. Jadi dengan rezeki kita dapat tu, pastikan berkat lah. Allah mesti. Okey, ada soalan satu ni? Okey dah, cukuplah. Cukuplah untuk sedikit perkongsian kita pada saat ini. Kan, kalau rezeki malam kita boleh jumpa. Kalau tak ada, besok pagilah saya jumpa ayah Ahad insyaAllah. Kalau rezeki insyaAllah. Kan, apa pun, saya ucapkan terima kasih lah. Sebab sahabat-sahabat ada ruang untuk bersama saya petang ini. Ya, persoalan. Apakah syarat kemasukan ke madrasah Pak? Okey. Anda boleh hubungi apa ni? Apa tu? TikTok. Ini. Staff Faris. Ni kat TikTok Staff Faris. Kan, tak ada syarat apa-apa pun. Tak tahu baca pun tak apa, bodoh pun tak apa. Kan? Boleh masuk. Kan? Tapi syarat utamanya tak boleh masuk, tak boleh pindah-pindah madrasah. Itu syarat utamanya. Kalau anda sekarang daripada madrasah lain, memang saya tak akan ambil pelajar daripada madrasah lain. Saya tak suka orang lompat-lompat. Perjuangan ni tak boleh melompat-lompat. Kan? Kalau anda nak masuk anak madrasah, kita buka bulan 1 tahun depan. So blok sekarang lah. Kita ambil kemasukan untuk 50 orang saja, tak lebih. Untuk tahun ni tak lebih. Tahun 2024 tak lebih. Tuan-tuan kena faham bila kita buat program di setiap City Convention Center, nanti ramai orang nak masuk anak madrasah. Jadi blok awal-awal. Kena blok awal-awal. Di madrasah kita, kalau pelajar-pelajar bagus, terbaik, kita sponsor mereka belajar. Nak ambil SPM kita sponsor, tapi syaratnya buat sains. Kalau buat sains, kita sponsor 100%. Belajarnya, segala lepas tu kita buat terus. Kalau dia cemerlang, dia buat syahadah, dia berjaya syahadah dengan terbaik, menepati apa yang kita nak, maka dia melanjut ke pelajaran madrasah sponsor 100%. Bukan sikit, tapi kita carilah sponsor, kita carilah peranjaan. Apa-apa yang kita jual ni, kita digunakanlah, kita tambah-tambah. Kan? Sekarang kita
kita ada cawangan di Indonesia. And jadi kalau mana belajar nak buat kitab, kami ni hafiz, kita ni belajar Quran. Walaupun kita belajar Quran, tapi di tempat kita pun ada belajar kitab. And kita ada belajar beberapa kitab yang kita buka untuk belajar, tapi tak secara spesifik. And sekadar belajar je. Tapi kalau nak belajar yang boleh menghurai hukum hakam, maka kita ada madrasah kita di Indonesia, boleh melanjutkan ke sana dengan tajaan kita sepenuhnya. Nampak tak, semua kita cover. Bisahnya dan yurannya. Dan kalau benar-benar power, kita bawa sampai ke Yaman. Dan ini bukan gurau. Jadi ambil kesempatan, tuan-tuan. Ambil kesempatan. Dan daftarkan anak belajar di madrasah ni. Mana tahu kita, itu rezeki kita. Dan pelajar-pelajar yang lemah, yang ada juga yang ada skill kemahiran, seperti Nazrul dah habis 30 juzuk, kita terapkan dalam tim kita. Dan kita akan bawa dia belajar tahun 2024, kita akan bawa masuk dia belajar untuk electrical. Sebab dia memang pandai buat electrical, tapi kita nak dia ada sijil. Ini kita punya madrasah punya usaha. Kita bukan sekali lahirkan pelajar hafiz dan berempat-pulas untuk lahirkan pelajar yang ada adab dan akhlak, tapi kita nak juga dia boleh memimpin ummah di luar daripada madrasah. Kita nak dia menjadi peneraju kepada ummah di luar nanti. Kita nak kecilkan kepimpinan dalam konteks politik. Sebab saya memang tak berapa suka nak bercerita pasal politik ni. Tapi kalau kita boleh menerajui dalam bidang sains, dalam bidang engineering, dalam bidang teknikal, tapi hafiz 30 juzuk. Latar belakang kita kitab. Allahu Akbar. Itu lebih menarik sebenarnya. Allahu Akbar. Biar orang politik dengan politik mereka. Tapi kalau kita menjadi orang yang alim, yang bertakwa, orang politik pasti dapatkan kita. Kan? Kita nak menjadi orang yang berani untuk bercakap benar. Sekarang tak ramai orang boleh cakap benar. Kalau siapa-siapa dia ikut live saya lama, dia tahulah. Kita dah kena banyak kali kena blok kat sini. Ni memang kaki blok ni. Ni, lama ni kaki blok. Dia blok kita sampai kita tak ada orang nak tengok kita. Netizen. Kita punya flow pun tak dapat notification tak dapat. Tapi kita tetap jalan lah. Sebab bercakap benar kan. Hari ni kan malu cakap benar. 1400 lebih tahun yang lepas Nabi dah bercakap. Dan hari ini kita kekalkan apa yang Nabi cakap. Sayang Nabi, kita berada di jalan yang Nabi pernah lalui. Wallahu a'lam. And Allahu Akbar. Okey? Jadi siapa nak daftar anak ke madrasah boleh contact juga kita kat secara officialnya. Kalau kat TikTok staff Pak Aris dengan si Fadilah? Galeri. Pak Aris Galeri ke Galeri Pak Aris? Pak Aris Galeri dan juga staff Pak Aris Staff Pak Aris dan Galeri Pak Aris. Ini secara officialnya yang menguruskan lah live kita ni. Ada banyak lagi. Tapi yang ini. Jadi anda boleh dapatkan maklumat. Blok dulu. Sebab kita nak 50 orang saja. Yang dah daftar pun dah berapa ramai kan. Yang dah blok. Kita nak 50 orang saja. Tapi yang saya maksudkan ni ialah sebab ruang dan peluang tu. Pembelajaran selepas tu. Itu yang kita nak gebut. InsyaAllah. Doakan kita dapat mampu buat yang terbaik. Bukan mudah. Okey? Okey, apa yang puan tadi tu boleh berhubung dengan staff Faris. Okey, saya undur diri. Terima kasih banyak. Buat yang terbaik. Sebab kita nak jadi kita bukan nak jadi yang terbaik. Kita nak buat yang baik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu yang Allah pandang dan muliakan kita. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau ada rezeki kita jumpa besok ataupun malam ni. InsyaAllah. Terima kasih semua yang hadir. Al-Fatihah. Kita telah pun sampai bersama dengan Pak Aris. Maaf dah di waktu senja begini. Maaf kerana Pak Aris ada sikit urusan hari ini, jadi dapat live di waktu pagi. Namun begitu insya-Allah mudah-mudahan dengan masa yang singkat yang kita ada untuk live pada hari ini, sedikit sebanyak kita dapatlah perkongsian ilmu yang menarik daripada Pak Aris insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kepada Puan Syidah Taha minta berhubung dengan saya dekat TikTok staff Pak Aris ni, pergi dekat bio TikTok staff Pak Aris. Okey, anda situ ada nombor telefon, boleh berhubung dengan saya untuk dapatkan informasi macam mana cara untuk mendaftar ke madrasah Pak Aris insya-Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Daripada anda yang menonton daripada platform selain daripada TikTok ni, okey. Kita dah naikkan link itu, anda boleh tekan link tersebut untuk sama-sama dapatkan info untuk menyertai seminar bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor. Jadi jom kita pakat ramai-ramai. Dan kepada yang telah pun mendaftar, terima kasih. Kepada yang belum mendaftar, jangan tangguh lama-lama, jangan fikir lama-lama. Walaupun program tu lama lagi, daftar segera. Kan sementara sekarang ni harga diskaun kita bagi murah saja untuk sama-sama kita mendaftar ke seminar bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 hari Ahad
bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor, insya-Allah. Okey, daripada anda yang ingin menyokong lagi usaha daripada Pak Aris ni, bolehlah support juga produk daripada Pak Aris, iaitu Pak Aris Coffee, minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut. Informasi lanjut juga boleh hubung dengan nombor yang sama ataupun dengan info yang sama tadi. Kita ada staff Pak Aris, kita ada Pak Aris Gallery pada website Pak Aris Sweet Kambing. Bolehlah berhubung dengan kami untuk sama-sama kita mendapatkan informasi berkaitan dengan produk-produk daripada Pak Aris, insya-Allah. Okay, terima kasih perempuan. InsyaAllah rezeki kita bertemu lagi. Dan jangan lupa untuk support konten-konten daripada Pak Aris. Anda semua baik terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.